Selamat datang kepada episod pertama Terus Terang. Saya Yishan. Dan saya Sivarajan, Setiausaha Agung Parti Sosialis Malaysia. Najib telah diampunkan. Berita yang terbaru, terhangat. Terbaru telah pun menerima pengampunan. Ya, selepas banyak spekulasi, banyak berita sehingga berita palsu pun ada. Nampaknya tak palsu lah rupa-rupanya sebab apa yang Sekarang ini memang sah lah berita kenyataan telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan. Ya, so kita tengok kenyataan media dari Lembaga Pengampunan bahawa Najib diberi pengurangan 50% daripada hukuman dan tenda yang beliau perlu dibayar lah. Ini bermaksud Najib akan dilepaskan awal iaitu pada 23 hari bulan Ogos 2028. Beliau boleh keluar lah. Dan tenda yang perlu dibayar iaitu sebanyak banyak kosong ni akan dikurangkan 50% jugalah. So jadi dia sepatutnya dihukum untuk 12 tahun tapi sekarang ianya telah dikurangkan ke 6 tahun. Dan juga denda yang sepatutnya dibayar adalah 210 juta. Tapi sekarang ni dia hanya perlu bayar 50 juta sahaja. Iaitu 50% lah daripada itu. Betul. Nampaknya UMNO berjaya lah mendesak kerajaan Madania untuk mengampunkan Najib dalam perkara ini kan. Sejak tahun lepas perkara ini telah pun diajukan kepada Lembaga Pengampunan dan Majlis Tertinggi UMNO pun telah buat suatu keputusan sejak tahun lepas. Kita tahu proses ini telah berlaku dan saya rasa ini merupakan satu agenda penting untuk UMNO lah. Dari segi apa yang saya fikir, kita rasakan bahawa sekarang UMNO ni macam ada satu vacuum kepimpinan. Jadi sebab itulah mereka rasa Zahid ini dia telah berkompromi dengan Anwar. Sebab di atas kepala Zahid pun sudah ada satu kes kan. Jadi dia tak bolehlah kuat sangat. Dia tak bolehlah mendesak banyak benda dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi mereka rasa kalau beginilah caranya Zahid Hamidi akan membawa UMNO sehingga pilihan raya yang ke-16, GE16 yang akan datang, maka UMNO akan terkubur. Yang pilihan raya yang lepas pun kita sudah lihat bahawa kerusi mereka telah berkurang banyak sangat sehingga lebih 20 lebih saja yang tinggal. Dan kalau benda ni berterusan, mereka rasa UMNO ni memang akan kurang dia punya kemampuan dia untuk mencapai apa-apa kejayaan dalam pilihan raya. Jadi mereka memerlukan satu hero. Bosku. Jadi bagi mereka, kalaulah Najib dapat keluar, dapat membina balik UMNO, menjadi satu ikon untuk UMNO, mungkin ada harapan lah untuk UMNO dalam GE. So sekarang ni 2028 kan? Kita pun kurang pasti sebab mungkin kalau kita kira pilihan raya yang ke-16 akan diadakan pada tahun 2027, 26, kita kurang pasti. Mungkin tak sempat jugalah bosku ni keluar untuk memimpin pilihan raya. Tetapi saya rasa perkara yang telah berlaku, keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan seolah-olah telah pun mendengar desakan grup-grup dalam UMNO. So ia memberikan satu dorongan kepada UMNO lah. Saya memberi satu nafas baru kepada UMNO walaupun Najib tak dapat keluar sekarang, tetapi memberikan sedikit dorongan untuk mereka terus berjuang untuk mengembangkan ruang politik mereka dalam kerajaan perpaduan dan juga dengan rakyat lah. Tapi kalau kita tengok balik pandangan rakyat terhadap pengampunan Najib ini kan, sebenarnya pandangan rakyat agak bercampur lah, mix kan. Ada yang memang sangat happy lah, sangat suka, sangat happy bahawa Najib dapat dilepaskan atau diampunkan sebab mereka masih berasa Najib ni adalah Perdana Menteri yang bagus sebab dia telah membawa polisi-polisi yang bagus, contoh seperti konsep Satu Malaysia yang sentiasa memberi bantuan wang kepada rakyat dan sebagainya kan. Tetapi juga ada kumpulan yang besar juga berasa tak puas hati tentang Najib diampunkan ataupun Najib dilepaskan seperti ini sebab banyak mereka rasa dulu-dulu memang berjuang lawan supaya untuk menurunkan Najib. Najib yang dikatakan melibatkan berbagai kes seperti 1MDB, yang kes tu masih sedang berjalan dan juga macam kes Atan Tuya dan sebagainya lah. Tapi macam lawan, sekarang tiba-tiba Najib diampunkan. Macam dilepaskan kan. So seolah-olahnya usaha rakyat selama ini macam sia-sia je lah, tak ada guna lah. So bagi rakyat macam rasa, apa guna saya nak lawan, akhirnya apa dapat? Orang yang salah dilepaskan atau diampunkan. So macam rakyat pun macam tak ada mood lah. Tak ada mood. What is the point? Saya nak berjuang untuk keadilan atau demokrasi, atau saya nak berjuang untuk tak kisah berjuang melalui pilihan raya, pilih satu pemimpin yang bagus, yang adil, ataupun berjuang di jalan raya. Mereka rasa
tak ada kepercayaan. No Hmm. point kan. Tapi ini pandangan rakyat lah. Tapi yang kesan terhadap Anwar pula macam mana? Saya rasa kesan yang paling besar yang akan terjadi, walaupun sekarang ini memanglah penyokong-penyokong Anwar ni akan cuba mempertahankan Ya, Anwar betul. kerana mengatakan bahawa ini bukan pengampunan penuh, ini separuh saja. Baru tadi sebelum saya datang sini pun saya dah baca satu tweet oleh salah seorang kepimpinan PKR lah. Mereka katakan, don't worry sebab dia ada banyak lagi kes, dan walaupun dia dapat pengampunan ini separuh, tetapi mungkin ada kes lain yang akan berlangsung selepas ini, akan dapat keputusan dan akan tokoh tambah pula. Jadi adalah berkerana. Tapi saya rasa secara keseluruhannya ada satu isu yang saya nak katakan. Baru tak sampai 1 minggu, indeks korupsi telah dikeluarkan. Transparency International lah telah mengeluarkan indeks. So biasa mereka buat indeks ini, dan tahun lepas telah melihatkan peningkatan yang sedikit bagi Malaysia, di mana pada tahun 2022, tahun sebelum itu, Malaysia jatuh di peringkat 61 di antara 180 lebih negeri, dan tahun lepas, tahun 2023, telah naik sedikit ke 57. 61 ke 57. Dan ada orang tanya juga, baguslah, mungkin kerana ada kepimpinan yang korup telah pun dimasukkan di penjara. Mungkin ada implikasi dia. Tetapi ada juga yang merasa bagaimana pula dengan kes Zahid Hamidi. Jadi ada yang penganalisis mengatakan bahawa tempoh yang mereka lihat ialah sebelum bulan Ogos tahun lepas. Jadi dalam tempoh itu memang rekod Malaysia tu agak bersih lah, agak positif. Jadi ada kenaikan dalam indeks. Dan keputusan Zahid itu keluar lepas bulan Ogos. Jadi kalau dikira untuk tahun depan, dia akan turun lagi. Sekarang apa yang berlaku dengan isu insiden pengampunan ini, tahun lepas saya ingat memang kita akan turun semula lah. So apa yang saya cuba nak katakan ialah dalam percubaan yang begitu besar, bertungkus lumus, PMX sedang pergi ke seluruh negara untuk membina balik imej Malaysia, membina balik pelaburan, memberitahu kepada seluruh dunia bahawa Malaysia ni kita tak korup, kita nak reform, sila datang ke negara kami, boleh dipercayai. Sekarang ini apa akan jadi? Saya rasa ia memberikan kesan yang begitu hebat sekali kepada segala usaha PMX, kepada Anwar. Dan betul macam kita cakap tadilah, dianya bagi rakyat kita memang kita faras. Kan kita marah. Sebab perkara ini memanglah satu benda yang memang telah diperjuangkan oleh kebanyakan rakyat. Betul. So sudah betul PSM pun memang kita terlibat lah, kita kena bersih, kita protes, kita kena tangkap, kita kena bantai. Jangan kita lupa itu. Ini semua merupakan juga pada masa itu kita juga memperjuangkan supaya kepimpinan Najib diturunkan. Jadi betul. PSM pun kita rasa sakit hatilah. Kan? Satu lagi yang saya juga nak katakan bahawa impact politik kepada Anwar itu sendiri, memang sekarang dari segi sokongan, memang rakyat pun sebelum isu ini timbul, rakyat pun dah kurang puas hati dengan kepimpinan kerajaan perpaduan kerana tidak deliver, tidak melakukan reform yang dijanjikan. Lambat melakukan reform, banyak isu tak selesai. Ini merupakan tamparan yang kedua kepada kepimpinan ini. Sebab mereka rasa reform pun tak jadi, yang benda ni pun kita suka dia dah masuk dalam, apa you cakap pasal keadilan lah, nak lawan corruption lah. So semua tu macam tak makan sekarang lah. Mungkin kalaulah ada pilihan raya yang berlaku pada masa terdekat, memang Pakatan habislah, akan kena teruk lah. So kita tak tahu macam mana kerajaan ini akan cuba membina imej dia semula sebelum pilihan raya akan datang. Tetapi saya rasa ini merupakan satu tamparan yang kedua, dan rakyat memang marah sekarang lah. Walaupun ianya bukanlah satu pengampunan yang penuh, tetapi ianya a step backwards lah. Dari segi imej kita di antarabangsa, dari segi corruption index kita, dan reform agenda yang Anwar cuba bawa lah. And then tambahan pula daripada itu, kita pun boleh tengok balik sedikit teknikal jugalah. Sebab Najib sekarang dia dimasuk penjara disebabkan salah satu kes. Tapi dia masih ada lagi beberapa kes tengah jalankan. So sekarang dia diampunkan dengan kes yang ni. Yang lain apa pula yang kes-kes yang lain? Adakah kes-kes yang lain mungkin akan dilepaskan atau DNAA seperti apa Zahid yang dapat? Sebab kita tengok walaupun pilihan raya kena buat sebelum tahun 2027 macam itu, lebih kurang macam tu kan. Walaupun Najib dilepaskan pada tahun 2028. Tapi kalau katakan tukar kerajaan yang baru,
mana tahu mungkin Najib ke UMNO ke dia ada deal dengan siapa-siapa, kan kau tim dengan siapa-siapa, dan lepas tu mereka dapat sesuatu deal yang boleh Najib boleh dilepaskan dengan DNAA. So itu pun satu, saya rasa tamparan lagi satu lah. Lagi balik kepada kepercayaan rakyat tu. Adakah apa yang rakyat dah percaya lagi? Kita selama ni kita percaya dengan pilihan raya yang boleh membantu kita untuk pilih satu pemimpin yang bagus. Nampaknya pilihan raya walaupun pilih sesiapa pun, kalau you boleh settle, boleh ada deal, you boleh dilepaskan walaupun you ada pelbagai kes. Ya, saya juga nak tambah perkara sebab rakyat memang merasa keperitan perkara ini sebab skandal satu MDB, skandal SRC, skandal melibatkan Najib ini, dia bukan satu, ada banyak skandal lah. Inilah satu pemimpin yang memang banyak altan tu ya, sampai hari ini kita pun tak tahu apa jawapan dia, dan ia melibatkan banyak isu kewangan. So memang beban kewangan yang ada pada bahu kerajaan sekarang akibat daripada penyelewengan, salah guna kuasa dan juga semua konspirasi yang berlaku sekarang melalui satu MDB ini, kerajaan masih tengah bayar sekarang. Dan kita lihat Anwar ni memang dia cuba balance lah bajet kan. Sebab kerajaan memang tak ada duit. Baru-baru ini kita pun dengar bahawa pension bagi staff-staff kerajaan yang baru akan diambil tidak akan diberikan pension, mereka akan masukkan dalam sistem KWSP. So kerajaan kita jelas menuju ke arah menjimatkan wang kerana sememangnya kita ni ada banyak tanggungan kewangan. Kalau kita lihat bilion-bilion ringgit yang Najib telah membazirkan dan telah menyebabkan beban ini, kita boleh buat banyak perkara. PSM sendiri telah mewujudkan satu kempen mendesak kerajaan untuk mewujudkan satu kempen, satu sistem pension untuk warga emas. Pension untuk warga emas yang hanya akan memberikan atau membawa satu kos sebanyak lebih kurang 11 bilion saja satu tahun. Dibandingkan dengan bilangan bilion-bilion yang Najib telah habiskan ini. Betul-betul. So ini memberikan satu implikasi yang terus, yang langsung kerana penyelewengan, oleh kerana Najib, oleh kerana kes ini, rakyat tidak dapat beberapa perlindungan sosial yang sepatutnya mereka dapat. Yang ada sekarang pun sedang dirampas. Kan? So it's a direct implication dan saya rasa memang ini satu benda yang kita susahlah. Jadi tahun baru Cina ni nak sambut pun sedih jugalah. Macam tapi Najib happy lah. Dia boleh sambut tahun baru Cina inilah dengan happy sebab dia dapat diampunkan kan. Nampaknya memang dia adalah satu cabaran lah. Dia cabaran bukan sahaja untuk kerajaan Madani, untuk PMX Anwar Ibrahim, tetapi juga cabaran kepada secara umum demokrasi Malaysia lah. Jadi kita nak dengar apalah pandangan. Saya rasa selepas ini memanglah akan timbul banyak komen-komen daripada analisis politik, ahli politik dan juga anda sendiri. Jadi sila berikan pandangan anda dan kita harap mungkin boleh terus berbincang perkara ini sebab kita baru terima berita baru tadi. Jadi kita akan terus mendapat lebih banyak komen daripada anda dan kita mungkin akan berbincang dengan perkara dengan lebih lanjut lagi.